Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan ini kita bersama untuk mempelajari pelajaran pendidikan Islam bidang ibadah tajuk menyeru seruan ilahi. Menyeru seruan ilahi. Ya. Tahun 4. Apa khabar anak-anak murid Ustaz? 4 alfa, 4 beta dan semuanya. Kita mulakan dengan membaca doa baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah dan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah pada pagi ini kesempatan insyaAllah kita akan sama-sama pelajari tentang tajuk ibadah. Kita tengok tajuknya ialah menyahut seruan ilahi. Menyahut seruan ilahi, apa yang perlu dan adik-adik tahu. Tajuk ini kita khususkan untuk pertamanya pada hari ini ialah kita nak mendengarkan azan. Apa maksud azan jugalah qomat dengan cara yang betul, memperbincangkan tentang adab sebelum, semasa dan selepas dan azan dan iqamah, dan juga menghuraikan kepentingan azan dan iqamah itu sendiri. Okey, insya-Allah. Ni saya pergi sebentar satu. Ini pun telah kita bincangkan dan kita sama-sama ingat bahawa pengertian azan itu ialah lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu solat. Untuk menyatakan masuknya waktu solat. Okey, ini adalah azan. Ini adalah azan. Okey, insya-Allah. Okey. Okey, seterusnya nanti kita akan tengok tentang lafaz-lafaz azan itu sendiri. Lafaz-lafaz azan itu sendiri. Kalau kita lihat dalam buku teks, muka surat 122. Ustaz dah tunjuk ni. Okey. Surat 122. Kita akan tengok 122 tentang lafaz azan. Lafaz yang saya terangkan tadi, iaitu pengertian azan itu lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu solat. Okey, sekaranglah muka surat 123. Siapa di sini yang pernah melaungkan azan? Haikal, Darwish, Muhaimin, siapa lagi tu yang boleh lagi melafazkan azan, yang pernah melafazkan azan? Okey, ada semua. Okey, semua alhamdulillah bagus. Azan ini bagus. Azan ini adalah sesuatu yang sangat hebat, pahalanya di sisi Allah. Kalau kita azan, bukan sahaja makhluk di bumi mendengar, malah makhluk di langit pun mendengar sama lafaz azan kita tu sendiri. So kita kena rajin azan untuk biar makhluk di langit dan makhluk di bumi mengenal kita, bantu kita di akhirat nanti insya-Allah. Okey, kita tengok lafaz azan. Okey, tak ikutkan saya nak suruh siapa Muhaimin ke boleh lafazkan azan. Okey. So, biasanya kita akan dengarkan lafaz azan. Okey, saya akan melafazkan azan secara santai dan kita akan tengok selepas itu bagaimana berdoanya, insya-Allah. Okey, kita dengar dan kalau boleh ikut semua ya. Tak kira lah pelajar lelaki ke pelajar perempuan, kena tahu bahawa lafaz azan ini. Okey. Mula dengan kita tarik nafas tenang dan kita kena melafazkan azan dalam keadaan yang tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Lepas tu kita akan berdoa. Berdoa. Nanti kita akan terang berdoa. Okey, kita itu tengok lafaz azan. Lafaz azan dan jawab azan. Bila orang melakukan azan, kita sangat digesa untuk menjawab azan. Menjawab azannya. Okey, antara lain bahawa kita kena tahu bahawa lafaz azan, bila orang sebut Allahu Akbar, maka kita pun sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu, bila sebut sekali lagi Allahu Akbar pun kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut sama. Bila muazzin panggil, Asyhadu an la ilaha illallah, maka kita pun sebut Asyhadu an la ilaha illallah. Seterusnya muazzin akan sebut sekali lagi Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab Asyhadu an la ilaha illallah. Seterusnya Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun jawab Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muazzin baca lagi Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun jawab Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila muazzin kata Hayya 'alas salah, maka kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Okay. Hayya 'alas salah, jawab la haula wala quwwata illa billah. Okay. Sama juga lafaz hayya 'alal falah, jawab juga la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Lepas tu kalau waktu subuh ada tambahan bagi lafaz as-salatu khairum minan naum. Maksudnya solat lebih baik daripada tidur. Maka jawabnya sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Sempat ke kamu baca? Saya harap anak-anak murid saya sempat mendengar lafaz azan subuh, dengan tidur lena je. Lepas tu sebut kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka jawabnya pun la ilaha illallah. Okey, itu adalah lafaz azan dan jawab bagi azan. Boleh kan? InsyaAllah kita biasa dengar azan. Semua saya yakin dan percaya anak-anak murid saya ni semua biasa dengar azan dan biasakan diri kita menjawab azan itu sendiri. Jangan kita biarkan azan itu hanya berkumandang sahaja tanpa dijawab. Seterusnya kita tengok bagi pengertian bagi iqamat. Pengertian bagi iqamat. Iqamat ialah lafaz yang disyariatkan oleh Islam yang diucapkan bagi menyeru umat Islam mendirikan solat. Maksudnya bila tadi azan, orang dah tahu dah, oh ini tanda waktu solat. Kita ada solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Lepas tu kita ada qamat. Iqamat bermaksud menyeru orang untuk mendirikan solat. Biasanya qamat ini tak adalah sekuat mana.
mana-mana tempat berjemaah, maka di qomat, siapa je yang qomat, maka tak berapa lama lepas itu memang dimestikan untuk kita terus mendirikan solat. Itu seruan dia. Okey. Dengan lafaznya beza sikit dengan lafaz azan tadi. Okey, kita cuma sama-sama ikut ya. Okey, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar tu sekali kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang lain pun jemaah jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jemaah pun jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Jemaah jawab hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Maka jemaah pun jawab hayya 'alal falah. Dia sekali-sekali je. Qad qamatis salah. Okey, ni ada qad qamatis salah, maka jawab aqamahallah wa adamaha. Qad qamatis salah, aqamahallah wa adamaha. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka jawab Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah iqamat dan jawab iqamat. Bila orang dengar iqamat, maksudnya kita kena bersegera untuk mendirikan solat. Bersegera untuk mendirikan solat. Okey, itu adalah pengertian tadi kita dah sebut azan, iqamat. Dan sekarang ni adab, kita lihat sekejap pada adab azan dan iqamat. Adab azan dan iqamat. Okey, kalau kita tengok buku teks muka surat 125. Sini tertera di sini adab azan dan iqamat. Ini terbahagi kepada dua. Pertama, adab yang dituntut kepada muazzin. Siapa muazzin? Orang yang melafazkan azan. Melafazkan azan. Pertamanya ialah adab sebelum, semasa dan selepas bagi muazzin. Adab sebelum azan dan iqamat. Azan dan iqamat mesti menghadap ke arah kiblat. Itu adab dia. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Bermaksud kita sebaiknya disunatkan untuk kita berwuduk untuk sebelum melafazkan azan. Kita tidak ada, kita bukan dalam keadaan berhadas. Ketiga, lafaz azan dan iqamat ini disunatkan untuk kita berdiri. Maka itu adalah adab sebelum. Adab sebelum bagi muazzin. Manakala adab semasa dan semasa azan itu dan iqamah itu, iaitu pertama, memalingkan mukanya ke arah kanan dan kiri ketika mana hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Paling kanan. Hayya 'alas salah. Paling kanan. Hayya 'alal falah. Bawa kiri. Hayya 'alal falah. Paling kiri. Okey, itu sunat sunat. Seterusnya menyebut azan ataupun melafazkan laungan azan ini dengan lantang. Suara yang jelas dan lantang sekuat mana mungkin. Kerana apa? Saya dah cakap tadi, azan ni bukan untuk makhluk di bumi saja. Malah makhluk di langit pun mendengar azan kita. Yang penting kita kena ikhlas. Ada kisah di sebaliknya. Seterusnya, adanya lafaz ta'zwi. Iaitu menyebut as-salatu khairum minan naum ketika mana solat ataupun azan subuh, waktu subuh. Azan subuh, iaitu sebanyak 2 kali, semacam azan subuh itu sendiri. Yang keempat iaitu tarji'. Tarji' iaitu menyebut kalimah mendahului sebelum kita melafazkan azan itu sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Secara perlahan sebelum kita melaungkan azan. Saya bagi contoh. Kita baca, kita lafazkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, sebelum kita nak lafazkan asyhadu an la ilaha illallah tu dengan kuat, kita baca dalam secara sir, slow saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka lepas tu baru tarik nafas dan lantangkan suara. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Okey, itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, sebelum kita nak lafazkan hayya 'alas solah, yang hafalah pun ada juga di situ tarji'nya di situ. Kita pun lafaz secara sir, slow. Asyhadu an la hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Maka pun lepas tu tarik nafas. Hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Okey, lepas tu hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Okey, lepas tu barulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okey, itu adalah ketika mana adab atau yang dipanggil adab pada muazzin untuk melafazkan azan itu sendiri. Adanya yang dipanggil lafaz ataupun keadaan memaling muka kiri dan kanan ketika mana hayya 'alas solah dan hayya falah. Lepas tu yang dipanggil taswib. Taswib ini ialah tambahan bagi salatu khairum minan naum, ya, pada waktu subuh. Dan sekarang ni pun waktu PKP. Ya, kalau kawasan itu PKPD, ada lagi satu lafaz yang dibenarkan oleh syariat. Kita adalah dibenarkan oleh syarak, iaitu as-salatu as-salat fi buyutikum, ya, as-salati fi buyutikum. Maksudnya solatlah kamu di rumah-rumah kamu. Solatlah kamu, maksudnya solat berjemaah di rumah kamu. Itu ketika mana waktu-waktu tertentu, bukan setiap masa. Okey, itu ketika mana PKPD, iaitu ketika mana perintah kawalan pergerakan kawalan diperketatkan. Okey. Seterusnya muazzin ada adab selepas azan dan qamat, iaitu selawat ke atas Nabi dan berdoa. Itu adalah adab dalam melaungkan sebagai seorang muazzin sebelum, semasa dan selepas. Manakala orang yang mendengar azan dan iqamah, ada juga adabnya. Adab semasa azan dan iqamah itu diam. Kena diam. Dengar je azan kena diam. Kalau kita tengok televisyen bila dengar azan ataupun ada saluran itu melaungkan azan ataupun buka siaran itu, tiba-tiba azan, jangan alihkan siaran itu ke dengar dan jawab. Itu adab kita. Menjawab lafaz qad qamatus solah. Qad qamatus solah tu pun mesti aqamahallah wa adamaha tu. Itu juga adalah adab kita. Kena ada adab. Dan adab selepas adab bagi jemaah yang mendengar azan, selepas saja azan adanya bacaan doa. Okey, kita sama-sama baca doa. Tengok ada dalam muka surat 125. Muka surat 125. Okey. Allahumma rabba hazihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athil maqamal mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Okey, itu juga adalah doa ataupun kamu boleh rujuk tengok muka surat 125, doa selepas azan dan iqamah itu sendiri. Okey, baik. Anak-anak masih lagi bersama saya. InsyaAllah mudah-mudahan pembelajaran ataupun apa yang kita kongsikan pada hari ini dapat adik-adik dapat memahaminya, kerana selepas pada ini insya-Allah nanti satu-satu masa nanti saya akan terangkan
kepentingan azan itu sendiri sangat penting. Dan pahala azan, melakukan azan ni kan saya kata ni sangat banyak. Kalau orang perempuan mengetahui tentang betapa banyaknya pahala azan ni, nescaya orang lelaki tak sempat nak pegang mic untuk baca untuk melaungkan azan. Kerana apa? Pahalanya sangat banyak. Seluruh makhluk yang mendengar, mendoakan seseorang yang melaungkan azan. Nah, apa nak lagi? Mereka mendoakan kerahmatan dan perlindungan daripada Allah Ta'ala. Tu pasal kita kena kalau boleh rebut peluang untuk azan. Jangan bila kita disuruh, okey minta azan, kita tolak orang, bagi orang lain. Tak. Ambil peluang untuk kita melaungkan azan. Okey, mudah-mudahan ada manfaat untuk perjumpaan kita pada hari ini. InsyaAllah satu masa nanti kita akan sambung lagi pelajaran dan nanti saya akan terangkan bagi arahan apakah yang patut anda lakukan untuk pengukuhan dan pemahaman kamu sendiri, insya-Allah. Okey, kalau ada apa-apa masalah boleh hubungi saya insya-Allah. Okey, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye, jumpa lagi. Jangan lupa belajar. Ya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share and subscribe channel saya Muallim Amir untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.